Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Cikgu Acap. Okey, jadi hari ini kita akan teruskan pelajaran kita dengan tajuk pecahan. Okey, hari ini kita nak belajar apa? Kita akan belajar tolak pecahan bagi pecahan yang penyebutnya sama. Okey, jom kita start. Okey, jom kita tengok contoh yang pertama. Soalan ni cakap, tolak setiap yang berikut dan nyatakan jawapan dalam pecahan termudah. Okey, kalau kita tengok soalan dekat sini, macam saya cakap tadi, kita akan bincangkan soalan-soalan yang di mana penyebutnya sama. Apa maksud penyebut dia sama? Nombor bawah dia mesti sama. 5 dengan 5, 9, 9, 9. Jom kita try buat. Okay, soalan pertama dia cakap 4/5 tolak 1/5. Baik. Bila penyebut dia sama, apa yang kita perlu buat hanyalah kita akan tolak dia punya pengangka. Kita hanya akan perlu tolak nombor yang atas ni sahaja. Jadi 4 tolak 1 kita dapat 3. Okay, per dengan penyebut dia 5. Okey. Ni dah dalam bentuk termudah ni. 3/5 tak boleh bahagi dah. Okey. So selesai. Okey, cuba tengok yang ni. Nah, yang ni ada 3 nombor. 8/9 tolak 2/9 tolak 1/9. Masih penyebutnya sama, jadi apa yang kita perlu buat, hanya kita akan tolakkan nombor di atas ataupun dia punya pengangka. 8 tolak 2 6. 6 tolak 1 5. Jadi kita akan dapat 5/9. Okey. Dah dalam bentuk termudah? Dah Okey. Okey, jom kita tengok dua contohnya pula. Apa beza dia dengan soalan yang tadi? Okey. Yang pertama kita ada 9/10 tolak 1/10. Okey, nampak masih penyebutnya sama. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita hanya perlu tolakkan nombor dekat atas ataupun dia punya pengangka. Okey, jadi dekat sini 9 tolak 1 saya dapat 8. Okey. 8/10. Okey, kita dah selesai ke? Belum. Sebab apa? Sebab soalan dia cakap nyatakan jawapan dalam pecahan termudah. Okey, macam mana kita nak buat pecahan termudah? Kita kena tengok 8 dengan 10 ni kita boleh bahagi dengan nombor apa. Okey, cara dia kita tengok dekat sifir. Okey, sifir 2 ke, sifir 3 ke, sifir keempat ke. Kita tengok sifir mana yang ada nombor 8 dengan nombor 10. Okey. Sifir berapa? Sifir 2. Okey, untuk soalan ni kita ada sifir 2. Jadi kalau kita tengok sifir 2, kita ada 2, 4, 6, 8, 10. Okey, sifir 2 ada nombor 8, sifir 2 ada nombor 10. Okey, maksudnya 8 dengan 10 ni boleh dibahagi dengan 2 untuk kita jadikan dia pecahan termudah. Sebab apa bagi 2? Sebab ada dalam sifir 2. Okey, dua-dua kita kena bahagi dengan 2. Okey, 8 bahagi 2 kita dapat 4. Macam mana nak tahu 4? Tengok kat sini. 8 ni nombor yang keberapa? Nombor pertama, nombor kedua, nombor ketiga, nombor keempat. 8 nombor keempat. Okey, per dengan 10 bahagi 2 nak tahu berapa? Tengok, ni 10 ni nombor yang keberapa? Nombor ke-5. Jadi 10 bagi 2 kita dapat 5. Jadi kita dah dapat dalam bentuk pecahan termudah. Okey. Okey, cuba tengok contoh yang sebelah. 3/4 tolak 1/4. Okey, masih nombor bawah dia sama. Jadi kita hanya perlu tolak nombor atas. Nombor atas. 3 tolak 1 saya dapat 2/4. Jadi dah selesai ke? Kita tengok 2 dengan 4 ni boleh dibahagi lagi. 2 dengan 4 ada dalam sifir berapa? Sama macam soalan sebelah. 2 dengan 4 ada dalam sifir 2. Kalau saya tulis sifir 2 kat sini, 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya lah. Okey, jadi 2 dengan 4 ni boleh dibahagi dengan 2. Kita jadikan dia dalam bentuk pecahan termudah. Bahagi 2. Bahagi 2.
Okey, 2 bahagi 2 kita dapat berapa? Tengok 2 ni nombor yang pertama, maksudnya 1. Okey. 4 bahagi 2 kita dapat berapa? Tengok 4 ni nombor yang ke berapa? Nombor yang kedua. Jadi jawapan dia 2. Okay, jadi jawapan terakhir 1/2. Kita tak boleh nak jadikan dia pecahan termudah lagi. Tak boleh nak bahagi dah. Okay, jadi inilah jawapan dia, 1/2. Okay, mudah kan? Okay, jom kita tengok contoh yang seterusnya. Okay, kita tengok apa beza soalan ni dengan soalan tadi. Okay, kalau kita perasan, soalan ini kita ada nombor bercampur. Tolak melibatkan nombor bercampur. Mana nombor bercampur? 3, 4/5. Nampak dia ada 3 ni, nombor besar sebelah ni dengan nombor pecahan 4/5. Okay, yang ini 7, 4/9. Yang ini 2, 1/9. Itu ialah nombor bercampur. Okay, jadi macam mana kita nak tolak melibatkan nombor bercampur? Okay, jom kita tengok. Jadi yang pertama, kita tengok dulu dia punya nombor besar ataupun nombor bulat yang dekat tepi ni. Yang dekat sini kita ada 3. Okay, yang sebelah ni ada tak? Tak ada kan? Dia tak ada tulis apa-apa, maksudnya kosong lah kat sini. Okay, kemudian dia punya pecahan. Dia punya pecahan kita ada 4/5 dengan 1/5. Jadi kita akan tolak ikut dia punya ni lah. Yang merah dengan merah, biru dengan biru. Jadi merah tu 3 tolak kosong, kita dapat 3. Okay, jadi yang biru kita ada 4/5 tolak 1/5. Kita tolak macam biasa tadi. Bawah dia 5 sama, jadi 5 lah. Okay, atas dia 4 tolak 1, kita dapat 3. Jadi sekarang kita ada jawapan 3/5. Okay, kita tengok 3/5 ni dah dalam bentuk pecahan termudah ke belum? Okay. Yang ni dah, sebabnya 3 dengan 5 tak boleh bahagi dengan apa-apa nombor, ataupun dah tak ada dalam sifir apa-apa sifir. Okay, jadi inilah jawapan terakhir dalam pecahan termudah 3/5. Okay, jom tengok contoh sebelah. Contoh lagi satu, sama juga kita ada 7, 4/9 tolak 2, 1/9. Dua-dua nombor bercampur. Jadi kita tengok nombor bercampur, kita ada nombor bulat atau nombor besar dia dekat tepi. 7 dengan 2. Okay, jadi nombor pecahan dia yang sebelah tu kita ada 4/9 dengan 1/9. Jadi kita akan tolakkan nombor bulat dengan nombor bulat, nombor pecahan dengan nombor pecahan, merah dengan merah, biru dengan biru. Okay, jadi 7 tolak 2, kita ada 5. Okay, kemudian 4/9 tolak 1/9, saya akan dapat 4 tolak 1, 3/9. Okay, baik. Jadi sekarang kita ada jawapan 5/3/9. Okay, ni dalam bentuk pecahan termudah ke belum? Okay, cuba tengok pecahan dia 3/9. Okay, 3/9 ni boleh tak bahagi dengan apa-apa nombor? Okay, maksudnya 3 dengan 9 tu ada tak dalam apa-apa sifir? 3 dengan 9 ada dalam sifir berapa? Sifir 2 ke, sifir 3 ke, sifir 4 ke? Okay, 3 dengan 9 ada dalam sifir 3. Okay, jom kita tengok sifir 3. Kita ada 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Okay, jadi kita perasan kat sini kita ada nombor 3 dengan nombor 9. Okay, dua-dua nombor 3 dengan 9 ada dalam sifir 3. Maksudnya 3 dengan 9 boleh dibahagi dengan 3. Okay, 3 kita bahagikan dengan 3. 9 pun kita kena bahagikan dengan 3 untuk dapat pecahan termudah. Okay, jadi dah bagi 3 ni kita akan dapat 3 bahagi 3, 1. Okay, kenapa 1? Tengok 3 ni nombor yang pertama. Dekat sifir ni 3 ni nombor yang pertama. Okay, 9 bahagi 3 kita dapat 3. Okay, macam mana nak dapat 3? Tengok 9 ni ialah nombor yang ketiga dekat dalam sifir ni. Sebab tu kita dapat 3. 9 bagi 3 sama dengan 3. Okay, jangan lupa 5 ni tulis balik dekat sebelah.
Okay, jadi kita dah ada jawapan terakhir ialah 5 1/3. Selesai. Okey, jom kita tengok dua contoh terakhir. Okey, apa yang pelik dekat soalan ni? Apa yang bezanya daripada soalan tadi? Jom kita tengok. Okey, yang pertama ni dia tulis 6 tolak 3/4. Okey, apa masalah dengan soalan ni? Okey, kita ada 3/4. 3/4 ni tak ada masalah sebab dia pecahan. Okey, betul lah kita nak tolak pecahan. Okey, masalah dia sekarang ni adalah dekat nombor 6. Okay, 6 ni bukan pecahan. 6 ni juga bukan nombor bercampur. 6 ni adalah nombor biasa. Okey. Jadi, untuk soalan macam ni, kalau kita jumpa nombor biasa macam ni, okey, kita kena tukarkan dia dulu kepada nombor bercampur ataupun dalam bentuk pecahan. Okey, jadi macam mana nak tukar 6 ni kepada nombor bercampur? Kita tengok betul-betul. Okay, sebelum tu saya nak tanya, apa ciri-ciri nombor bercampur? Okay, nombor bercampur mestilah ada satu nombor dekat tepi ni. Nombor besar dekat tepi, lepas tu sebelah dia mesti ada nombor pecahan. Ada per lah macam tu, ada nombor atas, ada nombor bawah. Okay, jadi macam ni kita nak isi benda ni untuk ganti 6 ni. Okay, jadi kita tengok dulu, dia tolak dengan apa? Dia tolak dengan 3/4. Nombor bawah dia mesti 4 lah maksudnya. Okay, jadi saya isi kat sini. Kalau nombor bawah dia 4, dia mesti jadi 4. Dekat atas pun 4. Okay, 4/4 ni maksud dia 1. Okay, 1. Ni maksud dia 1. 4/4 ni 1. Jadi kita nak jadi 6. 1 kena tambah berapa lagi dapat 6? Kena tambah 5. Okay, 1 tambah 5 dapat 6. Okay, jadi saya ada 5 4/4. Okay, 5 4/4. Okay, ni maksudnya 6. Sebab apa maksudnya 6? 5 dan 5 dah. 4/4 ni 1. Okay, 5 dengan 1 jadi 6. Itu cara dia kita nak tukar kepada nombor bercampur. Jadi, saya salin balik. Kita dah tukar dah. 6 jadi 5 4/4. Tolak. Salin balik yang ni. 3/4. 3/4. Okay, jadi yang ni kita boleh dah tolak macam biasa. Okay, jadi kita tengok tolak macam biasa macam tadi. Okay, nombor besar dengan nombor besar. Kat sini ada 5. Dekat sini tak ada apa-apa. Kosong lah maksudnya. 4/4 dengan 3/3. Okay, jadi biru dengan biru. Mana ungu dengan ungu. Jadi biru tu 5 tolak kosong saya dapat 5. Okey. Yang pecahan dia yang warna ungu tu 4/4 tolak 3/4. Okay. Nombor bawah dia 4, atas dia 4 tolak 3 dapat 1. Okey. Jadi ni dah paling termudah lah, dalam pecahan termudah lah, 5 1/4. Okey, selesai soalan pertama. Jom kita tengok soalan kedua. Okey, dekat sini saya ada 4 tolak 1 5/7. Okey, ada orang dia buat macam ni. 4 nombor besar tolak 1. 4 tolak 1 3. 5/7. Okey, yang ni salah. Okey, kita tak boleh terus tolak macam tu. Sebab apa? Macam saya cakap tadi, kalau kita jumpa nombor macam ni, nombor bukan dalam bentuk pecahan atau bukan dalam bentuk nombor bercampur ni, kita kena tukar dia dulu. 4 ni kita kena tukar dulu dalam bentuk nombor bercampur. Okey, jom kita tukar macam tadi Okey, macam mana nak tukar? Jadi 4 ni macam ni kita nak tukar. Okey, nombor bercampur mestilah ada satu nombor dekat tepi. Mestilah ada satu nombor pecahan. Okey, pecahan mesti ada per. Okey, kita isi pecahan dulu. Okey, macam mana nak isi pecahan? Kita tengok nombor sebelah dia. Nombor sebelah dia 5/7. Maksudnya kita kena sama bawah dia mesti 7. Okey, saya letak 7. Okey. 7 dekat bawah, 7 dekat
atas. Okay, macam saya cakap tadi, 7/7 ni maksud dia 1. Okay, tak kisah nombor apa-apa, 4/4 ke, 7/7 ke, 6/6 ke, 5/5 ke. Ni semua ni maksud dia 1. Dia jadi 1. Okay, jadi kita nak jadi 4. 7/7 dah 1. 1 tambah berapa dapat 4? 1 tambah lagi 3. Okay, jadi saya akan dapat 3 7/7. Okay, 3 dah 3. 7/7 ni 1. 3 dengan 1 dapat 4. Dapat 4 yang ni. Okay, jadi saya dah tukar dah 4 jadi 3 7/7. Kemudian yang soalan ni kita salin balik lah. 3 7/7 ataupun 4 tadi tolak dengan 1 5/7. Okay, jadi kita dah ada 3 7/7 tolak 1 5/7. Dua-dua dah dalam bentuk nombor bercampur. Okay, jadi bila dah bentuk nombor bercampur, bolehlah kita tolak. Kita tolak lah yang besar dengan yang besar. Okay, pecahan dengan pecahan. Pecahan dengan pecahan. Okay, merah dengan merah, oren dengan oren. Kita tolak merah ni. 3 tolak 1 dapat 2. Okay, oren 7/7 tolak 5/7. Okay, bawah sama, kita tolak atas. 7 tolak 5. 7 tolak 5 dapat 2. Okay, jadi bawah dia sama, ialah 7. Okay, 2/7. Jawapan akhir. Tak perlu buat dalam pecahan termudah dah, sebab ni dah paling mudah. 2 dengan 7 tak boleh dibahagi dengan apa-apa nombor dah. Okay, mudah. Dapatlah jawapan tu. Okay, selesai. Okey, baiklah, setakat tu saja pelajaran kita untuk hari ini. Jadi kita dah selesai bincangkan beberapa soalan untuk tajuk tolak pecahan bagi soalan yang mempunyai penyebut sama. Baik. Okay, terima kasih. Semoga bermanfaat dan insya-Allah kita akan jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.